Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini kita akan masuk kepada tajuk penyelesaian masalah yang melibatkan masa dan waktu. Okey, cuba tengok gambar rajah yang cikgu sediakan. Okey. So Ali nak membuat sebiji kek. Okey, so adalah pecahan-pecahan tempoh masa yang diperlukan. Okey, soalan yang pertama. Terus kita kepada soalan yang pertama. Hitungkan jumlah tempoh masa dalam jam bagi penyediaan bahan dan menghias kek. Penyediaan bahan dan menghias kek. Okey, penyediaan bahan berapa jam? Berapa masa yang diperuntukkan? Okey. Penyediaan bahan dia peruntukkan masa setengah jam. Dan menghias 1/3 jam. Okey, ni yang diberi. Okey. So, bila dia cakap dalam soalan itu adalah dia nak jumlah tempoh. Bila jumlah maknanya dia melibatkan operasi. Operasi adalah operasi tambahlah. So, jumlah tempoh yang melibatkan kedua-dua proses ni tadi. Okey, sebab diberikan dua-dua adalah pecahan, so kita tambah je lah terus. Maknanya dua-dua dalam bentuk pecahan. So 1/2 tak perlu unit, cuma kamu tahu dua-duanya adalah unit yang sama dalam unit jam. So campur dengan 1/3. Okey, dalam hal ni kita tahu bahawa pecahan adalah tidak sama penyebut. Penyebut tidak sama. Okey, so bila penyebut tak sama, sebelum kita nak, sebab ni operasi tambah. Untuk operasi tambah dan tolak, kamu perlu samakan penyebut dahulu. Samakan penyebut, operasikan pengangka. So nak samakan penyebut macam mana? Cuma tengok dalam sefer 2 dan sefer 3, apakah nombor yang ada pada kedua-dua sefer tersebut. Sefer 2 dan sefer 3 ada nombor 6. So kita jadikan nombor 6 sebagai penyebut sepunya, penyebut yang sama. So 1/2 ni 2, penyebut 2 nak jadi 6, dia kena darab berapa? Dia kena darab 3. Dia kena darab 3. Dia kena darab 3. So bila bawah darab 3, automatik atas pun kena darab 3. Okey. Yang 3 nak jadi 6, yang sini pula dia kena darab 2. Kalau bawah darab 2, penyebut pengangka juga kena darab 2. Okey. So sekarang kita akan dapat nilai yang baru. So 3, kita akan dapat 3/6 campur dengan 2/6. So jawapan dia adalah 5/6. Okey, unit dia apa tadi? Sebab kita tak ada ubah apa-apa unit, masih lagi dalam jam. So dia tak bagi tahu. Dia kata dalam jam. So jawapan dia adalah 5/6 jam. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata beza tempoh. Kalau beza ni maknanya kita tahu tu adalah operasi tolak. So beza tempoh dalam minit. Okey, bila kata dalam minit, kita tahu semua unit yang diberikan melibatkan jam, ada yang minit. So bila dia nak dalam minit, kena tukar yang jam tu kepada minit. Yang berkenaan lah. Okey, antara mengadun dan membakar kek. So mengadun dan membakar kek. Mengadun dan membakar kek. Okey, cuba tengok mengadun berapa minit? Mengadun
10 minit. Ya. Dan juga membakar, kita senaraikan dulu. Ya, membakar berapa minit? 0.75 jam. Okey, sekarang kita tengok di sini dia ada melibatkan unit yang berbeza. Tapi last kali kita nak dia jawapan dalam minit. So yang jam kamu kena tukar kepada minit. Okey, cuba tengok. Dia kata beza tempoh antara mengadun dan membakar kek. Mana satu yang lebih besar? So kita kena tentukan sebab unit berbeza. So sekarang ni yang mengadun 10 minit. Okey, cuba kita tengok membakar ni sebenarnya berapa minit. Kita tukarkan membakar ini. Membakar dia adalah sama dengan, kamu boleh gunakan juga 0.75. Dia ada dua kaedah. Sama ada kamu nak gunakan 0.75. Kalau jam nak tukar kepada minit, darab dengan 60. So dekat sini bila kamu darab 60, automatik dia akan jadi dalam minit. Ya. So macam cikgu cakap, bila kamu darab dengan 60, sifar tu kamu boleh potong. Dan juga titik perpuluhan bergerak ke depan satu. So maknanya 7.5 darab 6. So 7, kamu boleh kira sebagai, okay, cikgu tulis kat sini 7.5 darab 6. So 7.5 darab 6. 6 darab 5, 30. Sifar 3 di atas. 6 darab 3, 42. 42 campur 3, 45. Ada satu titik perpuluhan, satu tempat perpuluhan. 7.5 ada satu tempat perpuluhan, maka satu letakkan titik. So jawapan dia adalah 45 minit. Ini kaedah pertama. Ataupun kaedah kedua, kamu boleh tukarkan 0.75 ni tadi, 0.75 ini tadi kepada 3/4. 0.75 maknanya berapa kalau dalam peratus? Dia adalah peratus. Kamu boleh tukar dia. Kalau dia peratus, kamu boleh tukar dengan dia kepada, tengok ada berapa nilai tempat perpuluhan di belakang dia. Ada 2. So maknanya 75/100. 75/100. So 75/100 kalau kamu mudahkan sama juga dengan 3/4. Ini adalah pecahan terkecil bagi 75/100. 75/100 kamu boleh tulis juga dia sebagai 0.75, ya. Dan boleh dipermudahkan kepada 3/4. Ni kamu pilih salah satu, kamu boleh pilih salah satu, tak payah tulis dulu cara. Mana cara yang kamu nak buat untuk penyelesaian masalah kamu nanti. So kamu boleh gunakan mana-mana cara. So kalau ini cara yang kedua, 35. Sekarang darab dengan 60. 35 jam. Ni darab dengan 60 lah. 35 jam darab dengan 60 minit. Sebab kita nak tukar dia kepada minit. Kita nak tukarkan dia kepada minit. So sekarang ni sefir 4 boleh mudahkan dengan 6. Kalau kamu mudahkan sefir 4, ini akan jadi 1 dan ini akan jadi 15. So 3 darab 15, kamu akan dapat 45 minit. Ya? Okey, sama juga jawapan, sama, tetap sama. Okey, so sekarang ni kamu dah tahu membakar adalah sama dengan 45 minit. Setelah kamu kira, kamu dapat ini sama dengan 45 minit. Okey, sekarang kamu dah tahu mana yang lebih besar, membakar ke mengadun? Membakar lebih besar. So membakar yang akan tolak mengadun. Proses membakar yang tolak mengadun. Sebab masa yang lama tolak dengan masa yang kecil. So beza dia adalah 45 minit tolak dengan 10 minit. So kita akan dapat jawapan adalah 35 minit. Okey kelas? Itu untuk soalan nombor 2. Okey, cuba kita tengok pula soalan nombor
Yang ketiga, kira tempoh dalam jam dan minit bagi membakar dan menghias kek. Okey, sekarang ni membakar dan menghias. Okey. Tempoh, kira tempoh dalam jam. Maknanya dia tak kata-kata beza kan. Dia kira kata tempoh maknanya kamu campurkan dua-dua. Ya, dalam jam dan minit membakar dan menghias kek. Okey. So, kita tengok membakar adalah 0.75. Okey, ini soalan nombor 3. Ini soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Saya tulis kat situ. Okey, soalan nombor 3. So, untuk soalan nombor 3, dia nak membakar. Okey, membakar dan menghias. Membakar tadi berapa? Kita ambil saja apa yang kita kira tadi, awal-awal tadi. So, tak perlu. Dia kata dalam jam dan minit. Okey, kita gunakan minit dulu. Membakar berapa minit tadi? Kita tahu membakar tadi. Kalau kita tengok atas sebalik, membakar mana? Ni dia. Ni membakar. So, 45 minit tu. So, membakar. Kita short form je lah. Bakar sama dengan 45 minit. Pakai short form. M pun boleh. Minit. Atau nak tulis panjang pun boleh. Atau lepas tu hias. Hias berapa? Hias 1/3 jam. 1/3 jam. Tukar. 1/3 jam ni berapa? 1/3 jam maknanya 1/3 darab dengan, tukar kepada minit, 60. Ya, so dia akan jadi berapa? Kamu boleh mudahkan. Ya, kamu boleh mudahkan 3 dengan 60. 3 dengan 6 ni kamu dapat 2, belakang tak sifar. So ni adalah sama dengan 20 minit. Ya, sama dengan 20 minit. Okey, so campurkan. Bila campur, ya, so dia punya jumlah masa dia adalah 45 campur dengan 20. So dia adalah sama dengan 65 minit. So 65 minit sama dengan berapa? 60. Minta maaf. Okey. Ubah tempat sikit. Okey, 65 minit sama dengan berapa jam? 1 jam 60 minit. So maknanya 65 ni kamu tukarkan, kamu ambil 60 jadikan dia 1 jam. So 60 dia akan jadi 1 jam 5 minit. Okey? Boleh faham Alright, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni. Okey, sekarang kita tengok masalah, penyelesaian masalah yang kedua. Tempoh bagi sebuah rancangan televisyen ialah 1/4 jam termasuk iklan. Tu dia kata dah termasuk iklan selama 20 minit. Hitungkan tempoh dalam jam dan minit bagi rancangan televisyen saja. Okey. Sekarang ni rancangan televisyen ini termasuk iklan. Maknanya berdurasi 2 jam 1/4 jam. So sekarang soalan dia nak kamu cari rancangan tu punya masa je. Okey. So operasi apa kita akan pakai? Okey, operasi tolak. Operasi tolak. Sebab 2 suku jam tu jumlah keseluruhan iklan dan rancangan TV. So kalau kita nak rancangan TV saja, tolakkan je lah iklan tu. So jumlah dia, apa yang kita kena buat? Okey, kita tahu jumlah ayat matematik dia 1/4 jam. Ni ayat matematik dia adalah sama dengan, kita kata rancangan TV tu R. R campur dengan iklan. 2,5 jam ni keseluruhan. So campur dengan iklan berapa minit? 20 minit. So kita nak cari R je sekarang. So untuk dapatkan R adalah sama dengan apa dia?
Pindahkan. Okey, gerakkan. Pindah ke situ. So, bila pindah daripada tambah dia akan jadi tolak. So, dia akan jadi 2. Ini masih kekal. 1/4 jam. Tolak dengan 20 minit. Alright. Dah. Okey, sekarang ni kita nilaikan. Ya. Tukarkan daripada jam kepada minit. Ya, kita boleh tukarkan jam kepada minit, tapi dia nak dalam jam. Kamu boleh kekalkan juga nilai jam tu. Ya, kita kekalkan nilai jam tu. Okey, kita ambil yang pecahan saja, sebab pecahan tu yang akan jadi minit. Ya, so 1/4 kita ambil. 2 jam tu biar. So 1/4. Okey, oleh itu 1/4 jam sama dengan apa? 1/4 darab dengan 60. So bila darab dengan 60, dia jadi apa sekarang? Minit lah. Sama dengan, kamu mudahkan. 4, sini akan dapat 15. 4 dalam sifat 4, 6 tak ada. Yang ada 4 saja. Berapa darab 4 jadi 4? 1. Okey, tak 1. Baki dia 6 tolak 4, 2. 2 dengan sifar 20. Berapa darab 4 jadi 20? 5. Okey dah. Sekarang ini jadi 1. 15 atas pun 1. So 1 darab 15, sini akan jadi 15 minit. Sini akan jadi 15 minit. Okey. So sekarang 2 jam 15 minit tolak dengan 20 minit. 15 minit boleh tolak 20 minit tak? Tak boleh. Ya. So apa yang jadi? Kamu boleh tulis, kita pecahkan dia dalam jam dan juga minit. Kita buat kotak macam ni. So 2 jam 15 minit tolak dengan 20 minit. Ya. Kita tolakkan 20 minit. Okey. Saya ingat pula garisan cikgu. Okey. Ini jam. Okey. Ini jam dan sebelah tu minit. So 2 jam 15 minit, ya. Okey. Boleh tak boleh? 15 tak boleh tolak 20, so kita kena pinjam. Pinjam daripada mana? Pinjam daripada jam lah. Ya, so sini akan jadi tinggal 1 jam saja. Yang ini dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 60. So 60 campur dengan 15 jadi 75. So sini dia akan jadi 75. Ya, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Campur dengan 15 yang dah sedia ada, so dia akan jadi 75, baru kamu tolak. 5 tolak sifar, kamu akan dapat 5. 7 tolak 2, kamu akan dapat 5. 1, 1. So jawapan dia adalah sama dengan 1 jam 55 minit. Okey? Alright. So kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga, jadual data menunjukkan usia bangunan bersejarah di Sabah pada tahun 2020. Hitungkan beza usia dalam tahun antara jam Atkinson dan juga Tugu Peringatan Kundasang. Okey. Cuba kita tengok dulu. Atkinson, masa dia kita ambil menara. Menara jam. Menara jam, usia dia adalah 1.15 abad. Kena tahu 1 abad sama dengan 100 tahun, ya. Itu menara jam. Tugu peringatan pula, Tugu 58 tahun, ya. Tugu 58 tahun, manakala Tugu
sama dengan 58 tahun. Satu dalam abad, bukan dekad, abad. Satu lagi 5 dalam tahun. Okey, kamu kena tahu pertukaran. Satu abad adalah sama dengan 10 tahun. Okey. So sekarang dia nak jawapan, dia tak ada bagi tahu. Dia kata jawapan mesti dalam tahun. Maknanya kamu kena convert semua ke dalam tahun. So maknanya yang akan perlu kamu ubah adalah pada yang itu, menara jam. So menara jam 1.15 abad. 1.15 abad sama dengan, okey, 1.15 sama dengan 1 campur 0.15. Tu maksud dia. Nombor bulat campur dengan nombor perpuluhan. Okey? Nombor perpuluhan tu kalau tak ada nombor bulat 0.15 lah. So sekarang ni kamu kena nilai ni. Berapa 0.15 ni? Ni. Ya. So 0.15 abad sama dengan berapa tahun? So 0, ya. Okey, then for maknanya dah nota situ 0.15 tukar kepada tahun. Darab dengan satu abad berapa tahun? 0.15 abad berapa tahun? 100 tahun. Darab dengan 100. Okey, bila darab 100, nombor special. Apa perlu buat? Kalau nombor tu nombor perpuluhan, kamu gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kanan berkadaran dengan berapa sifar yang ada pada nombor special tersebut. So kalau dia ada 2, so kamu bergerak daripada titik perpuluhan asal sini 1, 2. So dia akan jadi berapa? 15. So 0.15 abad adalah sama dengan 15 tahun. So sekarang dia nak cek beza. Bila nak cek beza, tolakkan je lah. Ya? Jangan ni je jawapan dia. Ini untuk 0.15. Satu abad ni tetap ada. Satu abad ni berapa tahun? 100 tahun. So, oleh itu, dia punya beza adalah 100 campur dengan 15. 115 tolak dengan 58. So, buat bentuk lazim. 115 tolak 58 dalam bentuk lazim. So 5 tolak tak boleh pinjam. So ni akan jadi sifar. Sini akan jadi 15. 15 tolak 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 sampai 15 je. Berapa jadi naik tu? 7. So sini adalah 7. 10 tolak 5, 5. So jawapan dia 57 tahun. Ni beza dia. Ya. Oleh itu beza usia sama dengan 57 tahun. Okey kelas, sampai setakat ini saja. So cikgu harap kamu gunakan buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, ya juga. Okey, kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu. So buku teks. Okey, untuk buku teks kamu boleh rujuk daripada muka surat 166, ya, 166 sehingga muka surat berapa tu? Okey, 170, ya. Untuk bantu kamu lebih faham. Boleh tengok, membantu juga dengan video yang cikgu kirimkan pada kamu. Okey, so jangan lupa buat kerja rumah yang cikgu bekalkan dalam link nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.